Okey, kita tengok yang kedua, mengekalkan perpaduan kaum. Mengekalkan perpaduan kaum. Macam negara kita, macam aku bagi tahu, negara kita ni masyarakat dia majmuk kan, berbilang kaum. Jadi benda tu paling penting. Bila ada pelbagai kaum ni, tak boleh adanya perselisihan faham. Bila ada perselisihan faham, akan menyebabkan pergaduhan secara besar-besaran. Sebab tu tak boleh gaduh antara kaum, sebab dia akan memberi kesan kepada sistem sosial negara. Bila rakyat dia bergaduh, maknanya politik dia juga akan tak stabil. Benda tu akan menjadi kesan kepada negara dan akan membuka peluang kepada kuasa luar untuk campur tangan. Okey. Okey, tengok yang pertama, pemerintah. Apa yang pemerintah perlu buat? Yang ni pemerintah. Okey, ambil. Okey, yang pertama, apa yang pemerintah perlu buat untuk mengekalkan perpaduan kaum? Satu, menggubal. Aku punya PDP lah ni. Ustaz sekali. Saya tegang sikit lah. Menggubal dasar dan undang-undang berkaitan perpaduan, serta integrasi. Gubal dasar ataupun undang-undang. Kerajaan buat satu dasar tu tentang bagaimana untuk menjaga sesebuah kaum tu. Itu tugas kerajaan. Dasar ni maknanya perkara berhubungan kepada undang-undang lah. Dasar contohnya dari segi ekonomi. Contoh ekonomi ni tak mengira kaum. Contoh bagi bantuan. Semua kaum dapat bantuan jika mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey. Sebab kadang-kadang dari segi contoh bantuan lah kan, ada yang kadang pilih kaum, kalau ketua atas dia tu kaum A, contoh nak pilih kaum A, tak boleh. Dia mesti mengikut undang-undang, mengikut apa yang digariskan oleh kerajaan. Sebab bila berdasarkan kaum tu akan menyebabkan berlakunya sesebuah kaum tu ketinggalan. Okey, kedua yang memastikan kebersamaan pelaksanaan dasar berkaitan satu bahasa. Macam negara kita, bahasa rasmi ni adalah bahasa Melayu. Jadi semua kaum kalau menggunakan urusan rasmi, mesti menggunakan bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Tak boleh menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Sebab bahasa Melayu ni sebagai bahasa rasmi, termaktub dalam perlembagaan kita dah. Jadi kalau ada satu bahasa rasmi, gunalah bahasa Malaysia. Okey, dan pendidikan. Pendidikan tidak mengira kaum. Contoh kemasukan universiti, kita menggunakan sistem meritokrasi. Siapa lebih cemerlang, dia akan dapatlah tempat. Tak kira dia tu daripada kaum apa-apa. Kebudayaan, mengamalkan kebudayaan masing-masing setiap kaum. Kerajaan telah gariskan apa yang mereka buat selagi tidak melanggar undang-undang, mereka boleh amalkan. Yang ni dibuat oleh pemerintah. Okey, yang kedua ni daripada pemerintah. Okey, iaitu merangka program. Ini tugas kerajaan lah, buat program tentang perpaduan. Gotong royong paling mudah kalau awak nak bagi contoh kalau nak jawab soalan ni, paling mudah lah, iaitu gotong royong. Ni paling mudah.
Ni contoh paling mudah. Gotong royong, contoh awak duduk dekat flat, gotong royong ramai kan. Memperuntukkan perbelanjaan yang mencukupi untuk program. Ni buat program tak ada duit, mana tak punya jalan. Sebab biasa buat program iaitu gotong royong. Mesti nak makan. Ya, paling mudah makan. Makan mesti ada perbelanjaan. Jadi kerajaan mesti menuntukkan belanjaan yang mencukupi untuk program memupuk perpaduan kaum. Okey. Okey, yang satunya tadi pemerintah. Yang ni tugas pemerintah. Ni warna ni pemerintah. Okey, kita tengok pula rakyat. Ni rakyat. Bagaimana rakyat? Apa tugas rakyat? Dalam tugas dia memupuk ni. Okey, yang pertama menggunakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa untuk urusan rasmi ya. Kalau dekat rumah tu ikutlah nak guna bahasa apa-apa. Okey, menghayati rukun negara. Yang ni paling penting. Mesti ingat 5 rukunnya negara. Mesti ingat saja tak boleh. Mesti menghayati. Okey. Yang satunya memahami dan menghormati agama serta budaya berbagai kaum. Memahami dan menghormati paling penting. Awak mesti hormat setiap agama. Sebab kadang-kadang kita tengok agama lain tu cara dia orang amalkan berlainan dengan agama kita. Jadi tak boleh tutup. Jadi kalau boleh hormati dan fahami setiap agama yang ada di Malaysia supaya tidak berlaku salah faham. Serta bila berlakunya salah faham tu akan menyebabkan pergaduhan. Okey. Ini tugas rakyat. Okey, yang satunya mengamalkan semangat perkongsian, toleransi dan menghormati. Perkongsian ni maknanya dari segi tempat tinggal semua kan. Tempat tinggal contoh perkongsi paling mudah duduk dekat apartmen, lift. Ya, takkan awak nak buat lift ni untuk kau ni, lift ni untuk kau ni, tak boleh lah. Okey. Dan melibatkan diri dalam program kemasyarakatan. Yang ni ambil paling mudah juga, ambil gotong royong. Gotong royong. Melibatkan diri, bukan kata tengok tu kau tu je dia buat, tak nak campur, tak boleh. Campur lah sebab bila satu kawasan, contoh kawasan kita kan, buat satu-satu program, tak boleh kata kau A je, kau B, okey kau B, yang tu kau A terlibat, jadi kau B aku tak nak lah. Tak boleh. Mesti terlibat juga sama-sama untuk memupuk kerjasama antara kaum. Okey. Ni rakyat. Okey. Okey, ini yang kedua. Okey, tengok yang ketiga. Banyak sikit. Sama juga tugas pemerintah, tugas rakyat. Apa yang pemerintah perlu buat, apa yang rakyat perlu buat. Okey. Tengok dulu dia buat apa ni. Ini baru punya file lah. Tak ini. Okey, yang satunya iaitu memupuk patriotisme. Patriotisme ni maksud dia apa? Jarang-jarang tanya. Apa maksud dengan patriotisme? Ya, apa maksud dia? Negara. Cintakan negara kan, cintakan negara. Patriotisme. Bagaimana cara memupuk? Jadi tugas dua benda tu, tugas dia pemerintah bertanggungjawab juga dan rakyat juga. Okey, tengok kepada pemerintah. Balik sini tak kena tahan. Okey, yang pertama kerajaan, apa yang kerajaan perlu buat? Menganjurkan hari kebangsaan. Dan juga hari kebangsaan ni hari merdeka juga. Hari merdeka kita ada dua. Hari kebangsaan ni kita ada hari merdeka dan kita juga ada hari Malaysia kan.
Kita ada 31 Ogos dan 16 September. Okey. Dan kita juga ada Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ni hari memperingati pahlawan atau askar untuk menimbulkan kecintaan kepada negara. Hari Pahlawan iaitu kita buat memperingati lah. Macam awak tengok KL, dekat KL tu ada Tugu Negara. Tugu Negara tu untuk memperingati pejuang-pejuang negara kita lah, dia buat satu tugu kan. Setiap orang memang rasanya pernah pergi lah tu. Okey, yang seterusnya mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras. Sejarah ni memang wajib. Tambah-tambah sekarang SPM wajib dulu. Apa mereka buat? Sebab apa mereka buat macam ni? Sebab untuk menjadikan mata pelajaran sejarah ni bukan sahaja mata pelajaran semata-mata, tetapi sebagai subjek untuk menerapkan rasa cintakan kepada negara. Okey, menganjurkan kempen. Contoh hari inilah, hari kebangsaan, hari pahlawan, hari memperingati negara, pejuang negara contoh, ataupun membuat kempen-kempen macam pertandingan melukis ke, lukis wajah bekas Perdana Menteri ke, contoh itu kempen. Dan menerbitkan filem, filem mencorakkan kepahlawanan. Contoh kita dah ada iaitu filem Lieutenant Adnan. Ini awak boleh tengok, filem ni ada sekarang ni. Kalau boleh tengok dekat YouTube ada. Dekat YouTube ada. Gambar dia pun dah cantik. Macam cikgu tunjuk. Sekejap je aku tunjuk. Internet laju tak apalah. Siapa-siapa internet slow tu, nak buat macam mana? Cubalah cari data yang okey sikit. Atau kalau ada rumah tu ada Unify, okey lah. Bagi yang tak ada Unify tu, kalau rumah dia, siapa-siapa rumah dia ada line Yes. Ni Lieutenant Adnan. Ni. Ni cerita ni. Tunjuk sekejap lah, ni trailer dia. Kalau boleh contoh siapa-siapa yang ada ni line rumah dia tengok ada Yes, cuba langgan Yes. Yes murah sikit juga, RM20 20 gig untuk data kalau prepaid. Jadi awak boleh lah untuk belajar RM1 1 gig. Cuba cari Yes, beli kat Shopee. Shopee ada jual RM1 je satu nombor dia. Okey. Okey, ni untuk mendapatkan filem, rencana. Okey, dan seterusnya memberikan pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjasa kepada negara. Memberikan pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjasa kepada negara. Contohnya bagi pangkat. Contoh bagi pangkat apa? Tasri ke, Datuk ke, itu antara jasa. Ataupun dengan mengabdikan nama mereka pada bangunan dan jalan kan. Contoh kita ada jalan Tun Razak kan, kita ada kan. Jalan apa ni, yang dah ni lah untuk abdikan nama mereka tu. Contoh jalan, bangunan kan. Okey. Itu yang perlu dibuat oleh pihak kerajaan. Yang ni benda yang dibuat oleh pihak kerajaan lah. Okey, manakala rakyat, tugas rakyat. Okey, menghormati lambang seperti bendera Jalur Gemilang. Jalur Gemilang ni nama bendera kita. Nanti kalau cikgu tanya nanti ingatlah. Jalur Gemilang ni nama bendera Malaysia. Jata negara, lagu negara. Menghormati maknanya jangan bijak. Masa orang nyanyi lagu negara itu berdiri tegak. Itu antara cara menghormati oleh rakyat. Okey. Menyanjungi dan menghargai adat dan warisan negara.
Okey, menyanjungi dan menghargai adat. Apa yang kita ada kan, contoh kita ada warisan-warisan yang negara kita. Contoh kalau awak tengok okey, contoh warisan negara kita, warisan-warisan ni tempat bersejarah juga. Tempat bersejarah, pergi melawat ke, nak tengok dan cuba ni kita bagi terapkan nilai-nilai yang ada sejarah warisan sesebuah tempat tu. Contoh kalau Melaka kita ada Kota Famosa, itu antara warisan negara lah. Okey, seterusnya meningkatkan imej negara dan Melaka kejayaan dengan Melaka kejayaan. Yang ni contoh sukan, paling mudah kita ingat sukan. Orang sukan kan, bila menang tu dapat menaikkan nama negara. Contoh dalam bidang sukan. Okey, pendidikan ni cipta teknologi ke, buat satu idea ke, tu antaranya lah. Dan juga ekonomi, sumbang idea pada dunia. Okey, esoknya menghargai tokoh sebagai kaum yang berjuang untuk kemerdekaan. Menghargai tokoh berbagai kaum, maknanya walaupun dia kaum lain daripada kaum, kita hargai lah sebab jasa dia tu besar. Jangan kata dia daripada kaum lain, dia tak nak ambil tahu, boleh. Sebab negara, sebab salah satunya kita negara majmuk kan. Jadi apa yang seseorang tu memberi jasa kepada negara kita walaupun daripada kaum berlainan, kita perlu menghargai dia. Okey, yang ni memupuk patriotisme. Yang ni untuk memupuk patriotisme. Okey, kita tengok yang seterusnya. Mengukuhkan pertahanan negara. Sama juga tugas pemerintah, tugas rakyat. Okey, tengok ni pemerintah dulu. Sama je, mengubah dasar dan undang-undang untuk melindungi. Kita buat dasar contoh dasar untuk keselamatan. Yang ni di bawah kementerian. Kementerian apa? Kementerian apa? Kalau pertahanan. Keselamatan. Pertahanan lah. Kementerian Pertahanan. Mana ada keselamatan? Kementerian Pertahanan. Segala dasar pun yang akan dilaksanakan akan dijalankan oleh di bawah Kementerian Pertahanan. Pertahanan ni merangkumi apa dia? ATM, Angkatan Tentera Malaysia kan. ATM ni ada ada apa? Laut, darat dan juga udara. Semua ni di bawah Kementerian Pertahanan. Polis bukan di bawah Kementerian Pertahanan ya. Polis bukan. Polis di bawah Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Awak kena ingat yang tu. Manakala bomba, yang ni untuk pengetahuan awak lah. Manakala bomba di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi kalau orang tanya polis tu bawah Kementerian apa? Dia ingat Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Okey, manakala bomba tu bukan bawah Keselamatan Negeri, bawah kepada Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kementerian. Jadi kena ingat yang tu. Itu untuk kementerian. Mungkin ada yang tak tahu kan. Ini untuk pengetahuan awak. Okey, mengadakan perjanjian pertahanan. Perjanjian pertahanan antara negara, antara jiran. Contoh kita mengadakan perjanjian pertahanan dengan Thailand. Sama-sama jaga sempadan kan. Thailand jaga sempadan dia, Malaysia jaga sempadan ni. Contoh kalau darat, okey, tentera darat. Okey, udara, tentera udara.
air, laut. Sebab kita ada sempadan darat, kita ada sempadan laut, kita ada sempadan udara. Mana-mana negara tak boleh ceroboh sempadan setiap negara ni. Baik udara, baik darat, baik laut. Mesti dapat kebenaran dahulu. Dan juga membuat latihan kenderaan bersama-sama negara serantau. Serantau ni maknanya negara yang berdekatan. Contohnya Malaysia, negara serantau dia antaranya Indonesia, Thailand, Singapura. Itu antara negara serantau kita panggil, negara serantau. Okey. Dan juga antarabangsa. Antarabangsa ni luar daripada negara serantau. Contoh kita buat latihan bersama Tentera Amerika Syarikat. Pernah ATM negara kita pernah buat dengan negara Amerika Syarikat. Pernah buat latihan bersama-sama. Itu untuk salah satu kita panggil, kita ambil ilmu dia, dia ambil ilmu kita. Macam itulah untuk meningkatkan pertahanan negara. Memodernkan aset ketenteraan. Memodernkan maknanya tingkatkan R&D ataupun beli alatan yang moden. Kalau tak mampu buat, kita beli peralatan ketenteraan tu yang moden. Sebab biasalah bila moden maknanya benda tu makin canggih dan makin dapat mengukuhkan pasukan keselamatan negara kita. Okey, yang seterusnya memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga. Siaga ni maknanya bersedia. Selalu bersedia jika berlaku apa-apa. Walaupun kita tak ada perang apa-apa kan, tapi sentiasa berjaga-jaga sebab kita tak tahu ada musuh yang sedang memahatikan. Contoh kan. Ini antaranya lah. Okey. Okey, yang seterusnya rakyat. Apa tugas rakyat untuk pertahanan? Okey. Okey, yang seterusnya iaitu peka tentang isu keselamatan negara. Contohnya memberi maklumat tentang penceroboh sempadan negara. Contoh kita, kalau kita tahu ada penceroboh, ada apa-apa, cepat-cepat kita bagi tahu kepada pasukan keselamatan. Mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar. Maknanya kita jadi tali baru. Tak boleh jadi tali baru. Contoh zaman Jepun dulu, kenapa Jepun mudah masuk ke tanah Melayu? Sebab kita ada tali baru. Tali baru Jepun yang menolong Jepun masuk dengan mudah ke tanah Melayu. Okey, kolaborasi maknanya dengan pihak luar ada yang boleh mengancam. Ini tali baru lah. Nama dia tali baru. Tahulah masuk dia kan. Yang seterusnya menganggotai pasukan keselamatan dan sukarelawan. Yang ni siapa-siapa yang berminat jadi askar, jadi polis, jadi tentera askar, tentera darat, tentera laut ataupun apa, tentera udara, menganggoti pasukan keselamatan. Dia ada jiwa patriotisme. Kalau jiwa awak kuat tu kan, boleh jadi. Siapa ada yang layak lah. Sebab anggota nak jadi pasukan keselamatan, dia mesti yang layak mengikut spesifikasi yang mereka nak. Badan yang dia ada lah kan. Okey, dan walaupun tak nak, kalau tak dapat sekarang tak jadi sukarelawan. Contoh rela. Rela apa boleh? Contohlah. Okey, sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Walau contoh berlakunya perang kan, awak jadi sukarelawan untuk berperang menentang musuh. Okey. Faham Buih dia rasa ni. Faham Okey, ni antaranya lah. Bila kita menjadi sebuah negara yang berdaulat, kita maju dari segi pelbagai bidang kan. Contohnya, kenapa adanya gambar Tun Dr. Mahathir ni? Sebab dia ni antara yang membawa masukkan ubah negara kita daripada pertanian kepada
perindustrian. Dia ni yang antaranya lah. Antaranya mereka buat lebuh raya, masukkan kilat. Ni antara projek mega yang kita ada. Yang buat KLCC, KL Tower tu semua sama Dr. Mahathir lah. KLIA. Okay. Rasanya sampai situ